Okey, so kita sambung hari ini dengan sekatan perdagangan antarabangsa. Baik, apakah yang dikatakan sebagai sekatan perdagangan antarabangsa? Baik, sekatan perdagangan ini sebenarnya kalau kita lihat ianya bermaksud iaitu berkaitan dengan dasar perdagangan luar oleh kerajaan sesebuah negara untuk apa tahu? Untuk mengawal ekspor dan import negara. Okey. So, sila. Boleh sila. Sila Shimel. Isi minum Cikgu pun minum juga. Minum kopi. Yeah. So don't drink and drive. Okay, baik. Iklan penaja. Baik, dasar perdagangan luar oleh kerajaan sesebuah negara untuk mengawal ekspor dan import negara. So ada 6 di sini, iaitu antaranya ialah tarif, iaitu antaranya ialah tarif, kemudian 2 subsidi, kemudian 3 ialah kuota, yang keempat ialah kawalan pertukaran asing, kelima ialah embargo dan juga yang keenam sekatan bukan ekonomi. Sekatan bukan ekonomi. Kita akan lihat satu persatu. Baik. Sekatan perdagangan kalau kita lihat boleh dibahagikan kepada dua yang penting, iaitu tarif dan juga bukan tarif. Baik, untuk pengetahuan kamu, tarif ni sebenarnya kalau nama lain dia, tarif ini adalah iaitu sebagai cukai. Sama ada cukai import, cukai import ataupun juga cukai ekspor. Mana-mana pun ini dikira sebagai tarif. Mana-mana pun dikira sebagai tarif. Jadi yang tarif tu ialah cukai, sama ada cukai itu spesifik ataupun ad valorem, ataupun satu lagi iaitu bukan tarif, maknanya bukan cukai. Seperti subsidi, kuota, kawalan pertukaran asing, embargo dan juga sekatan bukan ekonomi. So, ini perbezaan sekatan perdagangan antara tarif dan juga bukan tarif. Okey Jauza, it's okay Jauza. Okey. Baik, kita nak lihat di sini berkaitan dengan tarif. Apa itu tarif? Tarif. Kalau kita lihat di sini ialah macam cikgu cakap tadi, tarif sebenarnya ialah cukai. Cukai yang dikenakan ke atas barang yang diimport dari luar negara. Yang diimport dari luar negara. Ya Shimin. So ya sama Shimin. Pengenaan tarif ini bila dikenakan cukai, maka menyebabkan harga barang import meningkat. Dan secara relatif maknanya secara langsungnya barang itu akan menjadi lebih mahal berbanding dengan barang keluaran tempatan. Itu tujuan dia. Supaya apa? Supaya harga barang import tu lebih mahal daripada barang tempatan. Kenapa? Ada sebab dia. Banyak sebab dia. So kalau kita lihat tarif terbahagi kepada dua jenis, iaitu tarif iaitu spesifik dan juga ad valorem. Ada tarif spesifik dan juga ada tarif ad valorem. Ingat baik, kita tengok. Apa itu tarif spesifik dan juga tarif ad valorem? Baik, tarif spesifik sebenarnya ialah cukai tetap. Ingat kata kunci dia ialah cukai tetap yang dikenakan ke atas unit ataupun kuantiti. Unit ataupun kuantiti setiap barang yang diimport. Maknanya cukai itu dah fix. Dah fix bagi setiap barang. Contohnya, jika tarif ialah RM30, jika tarif ialah RM30 bagi setiap 100 kilogram beras import, maka cukai import beras tersebut adalah tetap. Tidak kiralah harga beras tu, beras import tu naik ataupun turun. Sama ada harga dia naik atau turun, cukai tetap sama RM30 bagi setiap 100 kilogram beras import. Jadi itu dipanggil tarif yang spesifik ataupun cukai tetap.
Okey. Jadi tarifnya ialah RM30 okey, bagi setiap 100 kilogram beras import. So kalau katakan harga beras import tu naik, katakanlah katakanlah 100 kilogram beras import kan. Kalau katakan harga 100 kilogram beras import tu adalah katakan kalau 100 kalau 100 tu katakanlah harga dia RM150. Okey, untuk 100 kilo. Okey, maka dia akan kira 100 kilogram itu okey dengan RM30. Another lagi tambah lagi RM30. Itu cukai dia. Cukai dia spesifik. Cukai dia spesifik. Contoh lagi, kalau kamu nak lebih mudah faham katakanlah okey, tarif spesifik ni kita ambil kereta lah. Okey, kalau sebuah kereta yang dibawa masuk daripada Jepun okey, dibawa masuk daripada Jepun, okey, cukai spesifiknya adalah setiap unit itu dikenakan cukai sebanyak RM5,000. Okey, RM5,000 cukai dia. Maka tak kiralah harga kereta tu RM80,000 ke, okey, RM90,000 ke, RM100,000 ke, maka dia akan ditambahkan dengan nilai cukai RM5,000 tadi. So kalau RM80,000, okey, tambah RM5,000 jadi RM85. Kalau harga kereta tu RM90,000, tambahkan dengan RM5,000 lagi, dia akan jadi RM95,000. So dia tak bergantung kepada harganya sama ada naik atau turun. Itu dipanggil cukai tetap atau cukai spesifik. Manakala kalau ad valorem pula, okey, iaitu cukai import yang dihitung berdasarkan harga barang import. Okey, harga barang import. Jika sebagai contoh jika tarif ialah 50%, maka barang import yang bernilai RM20,000 dikenakan jumlah cukai sebanyak RM10,000. Sebab 50% kan? So 50% daripada RM20,000 ialah RM10,000. Maka barang import tu harga dia berapa? Harga dia berapa sekarang? Harga dia RM30,000. Itu cara dia. Manakala barang import yang bernilai RM40,000 dikenakan jumlah cukai sebanyak RM20,000. Maknanya 50% kan? Jadi sebab itu harga dia jadi berapa total? Harga dia RM60,000. Cikgu. Ya. Barang apa yang kena spesifik, barang mana kena ad valorem? Okey. Biasanya untuk barang-barang cukai spesifik ni biasanya ditetapkan iaitu barang-barang seperti sayur-sayuran, barang-barang makanan, seperti beras, sebab kita memang banyak import beras seperti beras daripada Thailand, beras daripada Siam, itu memang spesifik. Itu memang spesifik. Tapi kalau ad valorem ni adalah kebiasaannya ialah cukai-cukai untuk barang-barang mewah. Ya, barang-barang mewah seperti kenderaan, kemudian barang kemas, telefon bimbit. Telefon bimbit pun ada telefon bimbit. So itu adalah perbezaan cukainya. Perbezaan. Ya. So barang spesifik ni macam untuk barang keperluan tu. Ya, biasanya barang keperluan. Biasanya barang keperluan. Kalau ad valorem ni biasanya untuk barang-barang kita kata barang-barang kehendak. Ya, barang-barang mewah lah. Barang-barang mewah. Jadi sebab itu antara contoh barang mewah yang selalu kena ad valorem ni, selalu kena ad valorem ni adalah seperti kereta. Sebab itu kalau kamu lihat, nilai kenderaan seperti Toyota, BMW, Mercedes-Benz, harga dia boleh mencecah sehingga RM150,000, RM200,000. Dan kenapa mahal sangat? Sebenarnya harga dia tak semahal itu. Tetapi cukai yang dikenakan, tarif yang dikenakan iaitu tarif ad valorem. Iaitu tarif dia adalah mencecah 50%. Ya. Okey, mana Syimil yang mana kamu tak faham? Tentang mana yang kamu tak faham ni? Tentang mana yang kamu tak faham? Spesifik ke ad valorem? Okey, ad valorem ni satu istilah saja. Ad valorem ni adalah satu istilah di dalam ekonomi di mana ad valorem ni adalah cukai yang berdasarkan harga barang tu.
cukai berdasarkan harga barang tu. Kalau harga barang tu mahal, maknanya cukainya akan jadi lagi mahal. Walaupun tarif dia difixkan kepada 50%. Nampak tak? Jadi 50%. Jadi kalau harga barang tu macam contoh S tu, harga barang tu RM20,000. So 50% daripada RM20,000 adalah RM10,000. Jadi bila cukai RM10,000 campur dengan nilai barang import tu RM20,000, so barang itu akan dijual dengan harga RM30,000 tau. RM30,000. Macam kereta jugalah. Kalau kamu beli kereta Toyota, sebenarnya harga dia lebih kurang kita kata RM120,000. Kemudian bila nak dibawa masuk harga dia RM120,000. Tapi bila kerajaan kenakan cukai, kena tambahkan lagi RM30,000. RM30,000 tu ialah cukai kepada kerajaan. Maka nilai dia sekarang berapa? RM120,000 campur RM30,000. Jadi berapa? Jadi RM150,000. So RM150,000 tu siapa nak bayar, cikgu? Bila kedai tu dah dapat dah cukai apa semua, kedai tu akan jual kepada kamu dengan nilai RM150,000. Maka siapakah yang bayar cukai? Bukan kedai tu, tapi kamu yang bayar cukai. So pembeli yang akan bayar cukai itu. Nampak tak? Pembeli yang akan bayar cukai itu. Itu maksud dia. Betul? Ada aspek apa-apa ke sebelum kerajaan kenakan cukai ad valorem tu situ? Ada, mesti ada melalui kita kata sebagai melalui kita kata ciri-ciri yang ketat, kemudian ciri-ciri tertentu yang menyebabkan kerajaan kenakan cukai itu. Dia mesti ada ciri-ciri. Contohnya mungkin ciri-ciri barang mewah, kemudiannya import daripada negara mana. So dia ada spesifik dia. Namun yang kita nak tengok kat sini iaitu tarif tu, cukai. Cukai yang dikenakan oleh kerajaan itu ada dua jenis, iaitu spesifik dan juga ad valorem. Dan ad valorem ni sebenarnya adalah kebanyakannya adalah untuk barang-barang mewah lah. Barang-barang mewah. Tak apa, kita tengok dulu. Kita lihat kebaikan tarif ini. Kebaikan tarif ialah akan menaikkan harga import barangan. Harga import barangan akan naikkan harga import barangan. Jadi kenapa kalau harga barang import naik, dia adalah satu kebaikan? Kenapa harga barang import naik akan menyebabkan itu adalah satu kebaikan? Kerana kalau kita lihat kerana apa? Akan mengurangkan permintaan dalam negara, permintaan tempatan terhadap barangan import. So kalau kita lihat di sini, sebenarnya flow dia macam ni. Mula-mula dengan menaikkan harga import barangan akan menyebabkan mengurangkan permintaan tempatan terhadap barangan import itu. Dan dengan itu akan menambahkan permintaan tempatan terhadap barang pengganti import. Menambahkan permintaan tempatan terhadap barangan pengganti import. Dan dengan itu akan memperbaiki imbangan perdagangan dan imbangan pembayaran. Memperbaiki imbangan perdagangan dan imbangan pembayaran negara, dan ini juga akan menambahkan pendapatan negara. So sebenarnya dia flow. Dia flow. Mungkin ramai yang blank lah cikgu. Tak faham. Macam ni. Cikgu ambil contoh kereta tadi kenapa kerajaan naikkan tarif ad valorem kepada kenderaan-kenderaan seperti Toyota, Honda, daripada Mitsubishi ataupun BMW, Mercedes-Benz. Kenapa? Hyundai, yes. Untuk menaikkan harga import barangan tu. Kenapa pula cikgu? Kan jadi mahal, betul. Tetapi bila harga import barangan tu mahal, so contoh kereta-kereta tu mahal, kereta tu sebenarnya mungkinlah dalam 80,000, dalam 70,000, tetapi bila dikenakan cukai, harga dia menjadi 110,000, 120,000, 130,000. So ini telah menaikkan harga barangan itu, harga kereta itu.
So, apabila harga kereta tu mahal, rakyat tempatan nak beli tak kereta tu? Kereta yang mahal ni tak kan? Dia tidak beli. So, dia akan mengurangkan permintaan orang tempatan terhadap kereta import ni. Dengan itu, orang tempatan akan cari solution. Nak pakai kereta juga. Tapi nak pakai BMW tak boleh lah. Nak pakai Hyundai tak boleh lah. Mahal. Cukai dia mahal. Tarif dia mahal. So, orang tak nak pakai Mercedes-Benz, orang tak nak pakai BMW. Jadi, ini menyebabkan mereka, orang tempatan, akan beralih kepada kereta tempatan. Seperti Pro 2 dan juga Proton. Jadi, bila beralih kepada kenderaan tempatan, maka ini akan menambahkan permintaan tempatan terhadap barangan pengganti import. Maknanya, Proton dengan Pro 2 itu adalah kereta-kereta yang nak gantikan kereta import tu. Ini yang dikatakan barangan pengganti import. So tak boleh beli kereta import, tak apalah kan, kita beli kereta jugalah, tapi kita gantikan kereta import tu dengan kita beli kereta tempatan. Maka apabila ramai orang yang beralih pergi ke pembelian kereta-kereta tempatan, maka ini akan memperbaiki imbangan perdagangan dan imbangan pembayaran negara. Kenapa? Kerana bila tak ramai yang nak beli kereta-kereta import, maka bilangan import akan berkurangan. Import berkurang, ekspor yang akan lebih. Kita tahu kan, kalau dalam imbangan perdagangan, imbangan perdagangan yang baik ialah ekspor mesti lebih daripada import. Kalau import ni lebih daripada ekspor, maka negara kita akan rugi. Kerana duit keluar lebih banyak daripada duit masuk. Betul tak? Betul kan? Nampak tak kat situ? Jadi, apabila ramai orang membeli kereta tempatan, maka duit tak keluar. Bila duit tak keluar, dia akan memperbaiki imbangan perdagangan negara dan imbangan pembayaran negara. Sebab duit kita tak keluar negara. Tak keluar ke Jepun nak beli kereta Honda, kereta Toyota. Tak keluar pergi ke negara-negara Eropah untuk dapatkan BMW dan juga Mercedes-Benz. Nampak? Jadi ini telah memperbaiki imbangan perdagangan dan imbangan pembayaran negara. Maka dengan itu akan menambahkan pendapatan negara. Iaitu, kita tahu bahawa ini akan menyebabkan peningkatan jualan Proton dan Pro 2. Sebab ramai orang nak minta untuk pembelian kereta Proton dan Pro 2. Jadi kita tahu kereta Proton Pro 2 dalam negara. So kalau jualan dia banyak, maka dia punya cukai pun akan banyaklah. Cukai kepada kerajaan. Kan? Jadi kerajaan akan dapat banyak duit. So kerajaan akan dapat menambahkan pendapatan negara. Ya, betul. So itulah kesimpulannya. Kebaikan tarif. Maknanya kebaikan tarif untuk apa? Untuk sebenarnya melindungi Proton dan Pro 2 contohnya. Baik, let's say lah kalau katakan kerajaan tak kenakan tarif ini. Tak kenakan tarif kepada BMW, kepada Honda pun semua kan. Jadi kalau katakan kereta-kereta tu masuk, harga Proton dengan Pro 2 sekarang ni pun ada yang RM60,000, RM70,000 kan. Kemudian katakanlah tanpa cukai, Honda dengan Toyota, harga dia RM80,000, RM90,000. Agak-agak kamu lah, mampu tak orang Malaysia akan beli Toyota dengan Honda? Mampu kan? Sebab tambah RM10,000 mesti orang cakap apa? Kau nak beli Proton RM80,000, kau tambah RM10,000 je lagi kau dapatlah Toyota. Dapatlah Honda. Jadi ini akan mengurangkan permintaan terhadap Proton dan Pro 2. Jadi sebab itu kerajaan letakkan tarif supaya harga tu melambung lagi. Dan kalau katakan ada rakyat Malaysia nak beli juga, tak apa, boleh. Nak beli Toyota, nak beli Honda, boleh. Nak beli Mercedes-Benz, nak beli BMW, boleh. Tak ada masalah, tapi dengan harga yang lebih mahal lah. Sebab itu kereta-kereta macam tu kebiasaannya adalah orang-orang yang ada-ada. Orang yang ada-ada maknanya orang yang ada duit lah kan. Macam kita ni kan, dah dapat Myvi pun dah cukup baik dah tu.
Kan? Kita dah pakai MyV pun dah cukup baik dah tu. Dah hebat, dah kira hebat dah tu. Kan? Kita ni golongan-golongan marhain bukan golongan bangsawan kan. Kita golongan marhain. Jadi inilah kebaikan tarif. So sila lihat kebaikan tarif ini dengan cara flow. Jangan kamu tengok secara berasingan. Kamu kena tengok dia sebenarnya satu flow. Akibat daripada kenaikan harga tarif import itu, maka mula-mula akan naikkan harga import barangan. Lepas tu akan kurangkan permintaan tempatan terhadap barangan import tersebut. Kemudian ini akan menyebabkan menambahkan permintaan tempatan terhadap barangan pengganti import. Dan seterusnya akan menyebabkan memperbaiki imbangan perdagangan dan seterusnya menambahkan pendapatan negara. So dia flow. Dia bukan dilihat secara separated. Tidak. Lihat secara flow. Baru kamu faham. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Tiada soalan? Boleh faham? Okey. Ya, para saudagar-saudagar sekalian. Adakah anda semua faham? Ya Habibi. Boleh faham cikgu saya baru terfikir kalau nak pindah ke luar negara boleh pindah macam tu juga. Banyak urusan dia. Banyak urusan dia. Dengan dengan visanya lagi, dengan dengan apply untuk permit kerja lagi, kemudian banyaklah. Banyak. Memang banyak. Yes. Okey, baik. Yang kedua, sekatan perdagangan yang kedua. Okey. Tarif ini dikatakan sebagai sekatan perdagangan kerana apa tahu? Kerana kalau kita lihat contoh macam negara-negara seperti Jepun, seperti negara Eropah yang mengeksport kereta tadi, sebagai contoh kereta tadi kan. Apabila melihat tarif negara kita yang tinggi, cukai importnya yang tinggi, maka dia akan mengurangkan ekspor kereta mereka ke dalam negara kita. Dia akan mengurangkannya. Kenapa? Ini adalah satu bentuk sekatan. Sekatan yang bukan sekatan menyeluruh, tapi sekatan bersyarat. Boleh nak buat masuk, tapi kena bayar cukai. Cukai yang tinggi. Harga mahal. Bila harga mahal, orang tak beli. Bermakna apa? Permintaannya kurang. Jadi ini sekatan. Selalu satu bentuk sekatan. Cikgu teringat lagi satu video seorang motivator dalam marketing tau. Dia kata apa tahu? Dia kata sebenarnya apa juga barang yang kamu jual, barang yang kamu jual, tidaklah sebenarnya mahal. Kalau ada orang kata barang yang kamu jual adalah mahal, bermakna kamu salah market. Sebenarnya barang tu bukan untuk orang itu, tetapi untuk orang lain. So kamu kena cari market yang betul. Bukan sebab barang kamu mahal, tidak. Tetapi market kamu salah. Boleh faham tak apa yang cikgu cakap? Market kamu yang salah sebenarnya. Market. Maknanya pasaran kamu yang salah. Market lah. Contoh macam cikgu teringat balik macam kelas sejarah cikgu di mana kelas sejarah kan kamu tahu kan kelas sejarah cikgu yurannya berapa. Tetapi ada yang parents kata mahalnya cikgu kan. Jadi ada yang kata mahal. Jadi cikgu terfikirlah betul ke mahal kan. Tapi bila cikgu tengok balik video tu, sebenarnya mahal tu bukan kerana ianya benar-benar mahal, tak, tetapi orang tu yang salah tempat sebenarnya. Jadi yang betulnya ialah kena cari market yang betul. Orang tu bukan market yang betul, orang tu market yang salah. Jadi cikgu ambil perkara itu, take note benda tu, dan cikgu meneruskan tetap tidak melakukan apa-apa perubahan, so masih lagi kekal dengan harga yang sama itulah. Jadi cikgu ambil advice daripada situ. Baik. Kita telah lihat kebaikan tarif sebagai sekatan ekonomi. Yang kedua iaitu subsidi. Subsidi, kita tahu subsidi ni sebenarnya apa? Subsidi ni sebenarnya ialah bantuan keuangan
Yang diberikan oleh kerajaan, mungkin diberi oleh kerajaan kepada pengeluar tempatan untuk membolehkannya bersaing dengan pengeluar-pengeluar negara asing. Jadi ini bantuan dalam bentuk duit, dalam bentuk duit oleh kerajaan kepada pengeluar tempatan. Dengan subsidi itu, maka dapat dengan bantuan keuangan itu akan dapat mengurangkan kos pengeluaran, okey, dan harga barang keluaran tempatan akan menjadi lebih murah. Bila lebih murah, kata kunci dia lebih murah. Dengan adanya subsidi, barang akan jadi lebih murah. Bila jadi lebih murah, maka permintaan terhadap barang keluaran tempatan akan meningkat. So permintaan keluaran tempatan akan meningkat. Meningkat. Itu paling penting. Dan kalau kita lihat subsidi ini akan diberi kepada pengeluar barang ekspor utama negara agar harga barang ekspor itu menjadi lebih murah dan lebih berdaya saing di pasaran antarabangsa. Sebagai contoh, kalau kita lihat minyak kelapa sawit. Sebenarnya proses pengeluaran minyak kelapa sawit itu sebenarnya mahal tau. Untuk ambil buah kelapa sawit itu, kemudian bawa ke kilang, diproses apa semua, kemudian dibotolkan, okey, dan harga dia sebenarnya kalau tak dikawal minyak kelapa sawit itu, harga dia boleh mencecah 35 hingga 40 ringgit sebotol. Sebotol. 35 ringgit hingga 40 ringgit sebotol. Namun apabila kerajaan memberikan subsidi bantuan keuangan kepada pengilang-pengilang minyak kelapa sawit, maka harga minyak kelapa sawit itu berjaya diturunkan kepada RM29 hingga RM32. Tujuan dia apa? Supaya harganya lebih murah. Dan bila lebih murah, permintaannya lebih tinggi. Jadi itu sebagai contoh. Dan kita tahu minyak kelapa sawit kita juga dihantar ke luar negara untuk diekspor ke luar negara. Jadi bila diekspor ke luar negara, maka harga minyak kelapa sawit kita itu akan bersaing dengan minyak kelapa sawit daripada negara-negara lain. Sebagai contoh, negara pengeluar minyak kelapa sawit yang selain daripada Malaysia ialah Indonesia. So kita bersaing dengan Indonesia untuk apa? Untuk pengeluaran minyak kelapa sawit. Jadi kalau minyak kelapa sawit kita lebih murah, maka ia akan menjadi pilihan untuk orang membeli. Jadi inilah kebaikan subsidi. WWE itu bergaduh. Ni bersaing. Okay. Lain. So subsidi ni sebenarnya adalah bantuan keuangan. Okay. Dan kenapakah ianya dikatakan sebagai satu sekatan? Kerana apabila barang tempatan diberi subsidi, so barang tempatan tu akan harga dia lebih murah. Maka barangan yang diimport daripada luar lebih mahal. So yang manakah menjadi pilihan kita, pilihan masyarakat? Barang yang lebih murah atau barang yang lebih mahal? Sudah tentulah barang yang lebih murah. Jadi itu tujuan kerajaan. Dan antara negara ataupun antara syarikat yang mendapat bantuan kerajaan adalah seperti Proton. Proton dapat bantuan kerajaan. Dapat bantuan kerajaan, bantuan keuangan. Sebab itu kereta Proton boleh diturunkan dengan harga yang murah. Supaya apa? Supaya rakyat tempatan akan membeli barangan ataupun kereta Proton itu dan tidak membeli kereta-kereta import. So ini sebenarnya sebagai satu sekatan. Kenapa sekatan? Kerana sekatan kepada pengeluar-pengeluar asing yang mana mereka melihat, aku tak boleh bersaing lah dengan tempatan ni. Sebab apa? Sebab kalau bersaing memang rugi. Sebab barang kita memang mahal, tak boleh compete dengan barang-barang tempatan di situ yang lebih murah. Jadi itu dipanggil sekatan ekonomi. Subsidi macam movie. Macam movie tempatan pun sama. Okay. Namun begitu daripada sudut
movie tempatan kalau kita lihat, uh, movie tempatan ni dan movie asing ni kebiasaannya dia ada peminatnya yang tersendiri. Ada peminatnya yang tersendiri ya. Jadi kalau movie-movie tempatan ni memang dia dah ada dia punya follower dia, dan movie daripada barat dah ada follower dia. So kalau kita lihat di sini dia tidak ada persaingan lah dari segi harga. Tak ada persaingan dari segi harga. Tetapi persaingan daripada segi kualiti. Okey, daripada segi kualiti. Okey, jadi itu berkaitan dapat subsidi ke? Ya. Okey, pengeluar-pengeluar filem negara kita dapat subsidi. Malah dapat bantuan kerajaan. Contohnya macam filem Upin Ipin Upin Ipin tu dapat bantuan sebanyak 2 juta tau. Filem Upin Ipin, Bobo Boy, dapat 2 juta daripada kerajaan bantu. Sebab kami ingat senang ke? Untuk animation tu bayaran dia tinggi. Kemudian dia punya software tu memang mahal. Bukan calang-calang software. Software dia memang mahal. Jadi perlu dapat bantuan daripada kerajaan. Nak beli sendiri? Oh tak lah. Memang tak lah. Software dia memang tinggi. Jadi sebab itu bantuan kerajaan diperlukan. Namun begitu kalau kita lihat, jualan dia pun, okay, filem tu dapat sambutan pun kau-kau. Kan? Tak ada 1 juta, 2 juta. Kita tak cikgu, Upin Ipin pun cecah 20,000 rasanya. 20 juta keuntungan dia. Kan? 20 juta hasil kutipan dia. Begitu juga filem-filem Bobo Boy, Ejen Ali, berjuta-juta dapat. Jadi memang kata apa, memang filem-filem kita memang mendapat sambutan lah. Memang dapat sambutan. Okay. Baik, itu dari sudut subsidi. Okey, itu yang kedua. Kita dah tengok tarif, kita dah tengok subsidi. Yang ketiga kita tengok kuota. Apa itu kuota? Baik, kuota sebenarnya adalah sekatan perdagangan terhadap, ingat sekatan perdagangan terhadap jumlah barang yang boleh diimport dalam suatu jangka masa tertentu. Maknanya kuota ni bukan dikenakan pada harga, tapi dikenakan pada kuantiti barang tersebut yang boleh diimport dalam satu-satu masa. Diimport maknanya yang boleh dibawa masuk dalam satu-satu masa lah. So had maksimum, kuota juga ialah had maksimum bagi sesuatu barang yang boleh diimport. Contohnya, bilangan unit kereta yang boleh diimport dalam tempoh masa setahun. Jadi ini menyebabkan kuota ni apa yang akan berlaku kalau kerajaan kenakan kuota? Bila kenakan kuota, maka menyebabkan penawaran ataupun supply terhadap barang import berkurangan. Jadi ini menyebabkan permintaan pengguna terhadap barang tempatan akan meningkat. Macam mana contohnya cikgu? Macam ni. Kita ambil kereta jugalah, sebab kereta ni memang senang nak ingat dan juga kereta ni kita banyak contoh dia. Baik. Contohnya, seandainya syarikat daripada Malaysia nak import ataupun nak bawa masuk kereta Honda. Kereta Honda yang memang original daripada Jepun maka kerajaan kenakan had maksimum. Dia kata apa? Bahawa 1 bulan Honda kena boleh bawa masuk 5,000 unit saja. Tak boleh lebih. 5,000 unit saja. Tak boleh lebih. Jadi kalau katakan bulan 9 bulan 9, katakan Honda offer, ada keluar Honda terbaru, Honda Civic. Honda Civic terbaru. So semua orang ada yang nak beli lah kan, orang kaya, nak beli. Booking tempah. Kemudian bila tengok tempahan kan, tempahan dia mencecah 10,000. 10,000 atau 12,000. Maka apa yang akan berlaku? 5,000 yang pertama tadi akan dapat pada next month. 5,000 yang kedua pula akan dapat di other month. Maknanya bulan yang kedua nanti. Yang 2,000 lagi, tunggulah bulan ketiga tu nanti. Dia ada had dia. Jadi kalau ada orang order lagi kan, dia akan kata apa? Boleh nak order cik, tapi kena tunggulah 3 bulan lagi. 3 bulan pula. Katakan 3 bulan dah penuh. Orang datang lagi. Saya nak order Honda Civic. Boleh cik, tapi cik tunggulah bulan keempat nanti.
Sekarang bulan 9 kan, cik kena tunggu Januari nanti. Januari 2022 nanti baru dapat kita. Ah, okay. Dia jadi oleh sebab itu, okey, apabila orang yang ramai-ramai datang kan, bila saya boleh dapat kereta, kalau nak order tu boleh sekarang tapi akan dapat kereta 2 bulan akan datang. So sekarang bulan 9, maknanya bulan 11 atau bulan 12 baru sampai. Alamak, saya nak pakai awal ni. Nak pakai awal minta maaf cik. Memang tak dapat lah. Sebab kita memang ada kuota dia nak bawa masuk banyak mana. So tak boleh lebih. Okay. Tapi saya nak pakai kereta ni. Kami minta maaf cik, tak boleh tolong. Jadi apa yang akan berlaku? Pembeli akan pergi kepada barang tempatan. Kita tak dapat lah nak beli kereta Honda tu. Tunggu lama sangat. Pergi kepada, no. Walaupun sanggup bayar lebih pun, dia kena tunggu kuota tu. Tak boleh juga, tak boleh. Jadi ini menyebabkan, tak apalah. Kan? So pergi Pro 2. Bila pergi Pro 2, kata apa? Ada cik, model yang ni ada iaitu X90, X70. Proton X70 boleh. Kalau saya bayar sekarang berapa? Kalau bayar sekarang maknanya dalam tempoh 2 minggu dapatlah kereta. Dalam tempoh 2 minggu dapatlah kereta. Boleh lah. Lagi cepat, lagi bagus. See? Nampak tak? Jadi itu peranan kota. Itu peranan kota. So kota ini akan menyebabkan apa? Okay, penawaran terhadap barang import ini berkurang. Maknanya supply barang itu sikit. So ini menyebabkan permintaan pengguna kepada barang tempatan akan meningkat kerana mereka tak mahu tunggu barang import. Sebab orang kita memang macam tu. Tak kira orang lah, manusia semua. Kalau orang tu sampai tahap satu, bila sampai tiba masa nak beli barang, kamu akan terus pergi. Contohnya bila kamu dah ada duit, kamu terus je pergi kedai. Saya nak beli barang ni lah cik. Contoh kalau katakan kamu ada duit 7,000, nak beli iPhone 13 yang baru iPhone 13 yang baru. Bila kamu tengok dah ada cukup duit 7,000, kamu akan bawa terus duit tu terus pergi kedai, pergi dekat mesin tu. Kan, dekat mesin, the machine di Semang Perit ke di mana-mana kan. Saya nak beli iPhone 13 lah. Kamu tak boleh tunggu. Kalau dia kata, iPhone 13 kena tunggu lagi sebulan lah. Alamak. Tak jadi lah beli. Dia tak boleh tunggu permintaan manusia ni, kehendak manusia ni, dia tak boleh tunggu sebulan. Dia tak boleh tunggu sebulan. Kalau dia nak jam-jam tu dia nak. Itu manusia. Setuju tak Jauza? Setuju tak Atira? Kalau kamu nak tu jam-jam tu lah nak. Betul kan? Okay. Ya, tapi mana yang boleh tunggulah. Kan? Tapi kebiasaannya tak. Kan? Kalau dah ready dah cukup duit. Cikgu, boleh ke kerajaan kenakan kuota dengan tarif dekat suatu barang? Ya, boleh. Maknanya kerajaan boleh kenakan kuota, boleh kenakan kuota dan juga boleh kenakan tarif kepada sesuatu barang. Boleh. Boleh. Jadi tidak ada halangan sebenarnya. Sebab itu kalau kita lihat kenderaan baru seperti Honda ke Toyota kan, kereta yang baru jumlah dia tak banyak. Kereta yang baru-baru ni, Honda yang baru, Toyota yang latest model, kebiasaannya jumlah dia tak banyak di pasaran. Jumlah dia tak banyak. Jadi kerana apa? Kerana ada tarif dan kerana ada kuota yang telah menghadkan kemasukan kereta itu ke dalam negara kita. Okay. Jadi itulah peranan kuota. Peranan kuota. So kita telah lihat tarif, subsidi dan kuota. So kalau mana-mana pelajar yang tak faham boleh bertanya, jangan korang diam je. Okay, Afiq, Aisyah, okay, Atira dan juga Airil serta Izamil, Jauza, kau jangan diam je. Kan? Botan juga seorang-seorang ni kakak. Kota bukan kota phone ke? Okay, kota phone tu maknanya apa? Had maksimum lah, betul tak? Kota tu had maksimum lah. Okay. Kau gelak kau Jazah ya. Kau jangan tidur. Aku rotan ke mana rotan aku? Rotan. Nama je dalam office, rotan bawa Nama je dalam office tapi rotan bawa.
Okey. Nak rotan para pekerja ni. Okey. Baik. So kita nak lihat di sini. Okey. Bukan berdakwah secara lembut ke cikgu? Iyalah. Okey, berdakwah tu memang secara lembut. Habis kalau dah lembut-lembut tak makan juga, rotan. Okey, baik. Rotan makannya. Ini makannya. Okey, baik. Kita lihat, okey, kita dah lihat tarif, kita telah lihat subsidi dan kita telah lihat kuota dan seterusnya kita nak lihat kawalan pertukaran asing. Okey, kawalan pertukaran asing di mana kalau kita lihat kawalan pertukaran asing ini, okey, kalau kita lihat dapat menggalakkan okey perkembangan industri penggantian import negara. Menggalakkan perkembangan industri penggantian import negara dengan cara apa? Kalau kita lihat, dengan menghadkan pembelian pertukaran asing. Menghadkan pembelian pertukaran asing oleh pengimport tempatan agar kemasukan barang import ini dapat dikawal. Okey, dapat dikawal. Jadi, kawalan pertukaran asing ini ialah jumlah pertukaran asing yang terhad. So hasrat pengimport untuk mengimport lebih banyak barang import akan terhalang. Okey, baik. Kawalan pertukaran asing. Okey. Sebenarnya kalau kita lihat kerajaan memang okey mengawal jumlah pertukaran asing. Okey, contohlah katakanlah Jauza Amira memiliki syarikat membawa masuk habatus sauda, kurma dan juga kacang-kacang daripada Turki. Ni Jauza Amira punya syarikat lah. Membawa masuk minyak wangi, kemudian habatus sauda, kacang-kacang daripada Turki. Baik. So sebenarnya dia banyak duit. Tapi dia nak bawa masuk kat sini susah. Sebab apa? Jumlah pertukaran asing yang boleh dia tukar untuk untuk membeli barang itu bawa masuk adalah terhad. Contohnya, dihadkan bahawa kalau kamu nak beli barang-barang daripada Turki, nilaian dia terhad sehingga ke 30,000 ringgit Malaysia satu bulan. Kalau tukar kepada dolar mungkin lebih kurang dalam 9,000 US dollar saja yang boleh kamu gunakan untuk membeli barang-barang daripada Turki bawa masuk. Jadi itu dalam tempoh sebulan. Dalam tempoh sebulan kamu hanya boleh import barang-barang ini sebanyak 9,000 US dollar saja. So kerajaan telah hadkan pembelian ini melalui menghadkan jumlah pertukaran asing sebanyak 9,000 US dollar je, tak boleh lebih. Jadi sebab itu Jauza Amira pun pening. Macam mana aku nak cari minyak ni, minyak habatus sauda yang diimport daripada Turki, macam mana ni? Jadi mau tak mau terpaksalah ikut peraturan iaitu menghadkan order itu. Jadi ini kenapa tujuan dia adalah supaya kalau kita lihat supaya Jauza Amira ini, syarikat Jauza Amira ini boleh mencari barang-barang daripada dalam negara untuk diimport ataupun kita kata untuk menggantikan barang-barang tersebut. Sebagai contoh, Jauza Amira kata apa? Tak boleh bawa masuklah minyak habatus sauda ni sebab jumlah pertukaran asing yang terhad. So bisnes nak berkembang ni macam mana ni? Tak apalah. Cari minyak lain lah. Minyak apa? Pergi ke Langkawi, beli minyak gamat banyak-banyak. So sambil menjual minyak habatus sauda, jual juga minyak gamat. So dia akan cari barang-barang tempatan untuk dijual. Dan juga tambah lagi dengan apa? Dengan minyak akar tongkat kayu ali. Akar tongkat ali. Dah Jauza Amira jual minyak tongkat ali. Jadi tongkat ali dalam negara banyak.
Jadi jual tongkat tali pula. Nampak tak? Ini untuk menggalakkan perindustrian tempatan dan menggalakkan industri supaya boleh digantikan barang-barang import. Jadi caranya apa? Kawalan tukaran asing, iaitu menghadkan jumlah pertukaran asing yang boleh ditukar untuk membeli barang import. So ini cara kerajaan, kawalan pertukaran asing. Jadi kena faham di situ kenapa tujuan dia, apa tujuan dia, kebaikan dia, banyak kebaikan dia untuk menjaga perindustrian dalam negara. Kalau tak buat macam ni, kan habis negara kita ni barang-barangnya semua daripada luar negara. Jadi ini akan kata apa, menjejaskan kita punya imbangan pembayaran. Dijejas. Itu kawalan pertukaran asing. Tak, sebelum tu nak tanya, betul ke Jauza Amira ada jual minyak habatus sauda? Betul ke? Okey. Kalau ada naklah bagilah sebotol. Nak ke? Cik, dandan lah nak ke? Okey. Okey, baik. Okey. Tak apa, PM tepi. Untuk kita order PM tepi. Okey. Baik. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, iaitu embargo. Embargo tu apa, kalau kita lihat di sini bunyi macam kelakar, macam embargo. Okey. Habatus sauda bukan pahit ke? Ya, betul. Betul, habatus sauda memang pahit, tetapi pahit tu ubat. Okey, hari-hari cikgu minum habatus sauda. Okey. Embargo, letak gula. Okey. Dah tahu habatus sauda tu pahit, kau pergi letak gula tu nak buat apa? Kan? Dia memang macam tu lah. Yang pahit itu ubat. Yang pahit itu ubat. Yang manis itu melekat. Yang manis itu melekat. Okey, baik. Embargo. Kalau terluka rasa sakit. Kau ingat ni pantun. Okey. Kita lihat di sini embargo, sakit rasa. Alah. Kau ni letih lah kau ni. Okey. Kita lihat embargo. Perintah. Embargo tu apa? Embargo tu ialah perintah larangan. Perintah larangan ataupun pemulauan perdagangan terhadap negara-negara tertentu. Ada negara yang kita kata perintah larangan atau pemulauan perdagangan terhadap negara tertentu dan ianya jarang dilakukan, kecuali atas alasan keselamatan dan juga kepentingan negara. Sebagai contoh, contohnya macam kita ni, kalau kita lihat contohnya kerajaan Malaysia tidak membenarkan import barangan pertanian seperti buah-buahan dan peralatan pertanian dari negara Israel atas dasar strategik negara untuk menentang tindakan Israel yang menindas rakyat Palestin. Jadi ini adalah embargo. Dan embargo ni akan menjejaskan hubungan baik antara sebuah negara dengan negara lain. Dia memang akan menjejaskan dan memang kita sendiri pun memang tak nak buat hubungan pun dengan Israel. Jadi sebab itu macam ban lah, kita ban lah barangan dia. Sebab itu dalam Malaysia kamu takkan jumpa barangan-barangan yang made in Israel, tak ada. Ada jumpa barangan made in Israel, tak ada. Memang tak ada. Kerana apa? Kerana kita tidak menyokong tindakan Israel yang menindas rakyat Palestin. Jadi sebagai satu tanda kita kata kecaman, satu tanda protes, maka kita kenakan embargo. So barang-barang Israel tidak boleh dibawa masuk ke dalam negara. Tapi memang semua orang Israel jahat ke? Tidak. Sebenarnya sebenarnya kalau yang jahat ke yang baik itu, kalau kita tak pasti yang mana satu yang baik. Tetapi kita tahu bahawa Israel ini diperintah oleh rejim Zionis. So rejim Zionis Israel ini memang dia punya plan adalah untuk menguasai dunia.
dan memang bertindak untuk menguasai Palestin itu. So rejim yang memerintah negara Israel itu yang jahat sebenarnya. Yang dulu rasanya sekarang lagi kot. Mungkin ditadbir oleh Benjamin Netanyahu. Ya, Benjamin Netanyahu. Ya, betul Afiq. Barang-barang Israel asalnya datang daripada tanah Palestin kan, betul. Okey, tetapi kita dah tengok kan Palestin tu yang betul-betul tanah yang diduduki oleh rakyat Palestin tu tak besar pun, kecil je. Selebihnya itu telah dirampas oleh Israel dan selebihnya itulah menjadi kawasan pertanian Israel. Israel ada menanam pokok kurma. So sebab itu kurma-kurma daripada Israel kita tak bawa masuk. Tak bawa masuk. Jadi itu antaranya. So sama ada Israel tu baik atau jahat ke, kita nak kenakan tindakan terhadap kerajaan dia. Jadi dengan cara apa? Perdagangan boleh. Nak buat macam mana? Kalau nak tukarlah kerajaan. Hentikan penindasan. Jadi itulah embargo. Embargo. Yes. Dan kita lihat asap tebal. Dan yang keenam, sekatan bukan ekonomi. Okey, sekatan bukan ekonomi ni agak unik sikit. Okey. Kerana sekatan bukan ekonomi adalah dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan ataupun syarat-syarat tertentu terhadap sesebuah negara. Ya, Syamil. Buah tu nampak sedap. Buah tu, cikgu bagi pantun 2 kerat. Boleh Syamil? Buah tu nampak sedap. Kau Syamil, shut up. Baik, seterusnya. Sekatan bukan. Okay. Pantun 2 kerat Okey. Baik. Baik. Gurau je. Gurau je. Okey, baik. Okey. Baik. Sekatan dalam bentuk undang-undang, peraturan atau syarat-syarat tertentu terhadap sesebuah negara dan sekatan koyak tisu. Koyakkan tisu jangan koyak hati, koyak tisu. Right. Sekatan bukan ekonomi. Okey, tujuan dia apa sebenarnya? Okey. Sekatan dalam bentuk undang-undang, peraturan atau syarat-syarat tertentu, tujuan dia untuk menjamin keselamatan dan juga kesihatan rakyat negara. Sebab itu dikenakan sekatan bukan ekonomi. Contohnya, barang-barang import seperti daging, susu tepung, minuman berkhasiat akan diperiksa dan dikenal pasti ciri keselamatan serta kandungan kesihatannya. Akan disemak satu-satu ya. Supaya apa? Supaya barangan itu tidak melanggar peraturan dalam negara dan tidak akan menjejaskan kesihatan dan keselamatan rakyat negara kita. Sebab itu ini dipanggil sekatan bukan ekonomi yang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan. Sebagai contoh, kalau kita lihat contoh sekatan bukan ekonomi terhadap produk seperti yang berikut, iaitu produk yang memudaratkan kesihatan. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang diimport harus bebas daripada sebarang penyakit dan bahan kimia yang akan membahayakan kesihatan dan keselamatan rakyat. Sebab itu sayur-sayuran, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan ini akan diperiksa. Daripada mana? Negara mana ni? Kemudian disemak supaya apa? Supaya tidak ada bahan kimia ataupun tidak ada sebarang penyakit. Itu satu. Kemudian satu lagi, produk yang tidak menepati piawaian dan mutu. Maknanya tak menepati standard. Seperti contohnya barang-barang elektrik dan barang-barang elektronik yang diimport harus menepati piawaian dan mutu yang telah ditetapkan oleh SIRIM agar selamat digunakan. Sebab itu, kita digalakkan di rakyat Malaysia galakkan kalau kita membeli barang-barang elektrik dan elektronik, pastikan ada cop SIRIM. So dengan adanya cop SIRIM, maka peralatan itu telah diuji oleh SIRIM dan selamat digunakan dalam negara. Kalau tak ada itu, kita takut nanti berlaku kerosakan. Contohnya, katakan kamu beli hair dryer daripada Shopee.
Main import je, pergi daripada Shopee, okey, daripada China pula tu, sampai sini kamu tengok, okey, bila kamu pakai, rupa-rupanya, okey, hair dryer itu dia ada voltage yang tinggi. Menyebabkan bila kamu cucuk je pakai je kan, terus okey, kamu punya elektrik menendang kamu punya plug tu dan satu rumah bergelap. Nampak tak? Sebab dia tarik elektrik yang kuat dan menyebabkan litar pintas. Tendang ada kaki Ada Syimit, ada. Nak tengok? Ada. 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 Ada ada kaki, ada. Okey. Baik. Okey. Jadi kalau kita lihat jadi barang-barang itu. Dan satu lagi kalau kamu nak order barang-barang daripada Amerika contohnya, kamu kena ingat bila order barang-barang daripada Amerika, kamu kena pastikan dia punya voltage dia berapa. Okey, penggunaan volt dia berapa. Dan juga kamu tengok dia punya kabel tu. Sebab apa? Sebab wire kabel untuk barang-barang elektrik daripada US, kebiasaannya plug dia cuma ada 2. Dia tak macam kita ada 3. Dia ada 2. Okay. Dan 2 tu pula kebiasaannya dia petak ataupun dia mungkin bulat macam tu. So dia tak sesuai dengan kita punya plug port yang ada kat dinding tu. So dia tak sesuai. Nampak tak? Dia tak sesuai. Perasan tak? Siapa-siapa yang tahu perkara ini, dia tahulah bahawa sebenarnya plug di Amerika Syarikat lain. Dia bulat dan dia cuma 2 je. Negara kita lain, negara kita 3. Sebab voltan yang digunakan di Malaysia berbeza dengan voltan yang digunakan di US. Penggunaan tenaga elektrik di US berbeza daripada penggunaan tenaga elektrik di Malaysia. Memang beza. Rasanya kita lagi rendah berbanding mereka. Mereka lagi tinggi. Kita punya lagi rendah. Kita punya voltan sebagai setiap rumah. Rumah dia orang mungkin tinggi sikit. Jadi sebab itu barang-barang sana tak sesuai untuk di sini. Ya betul Ismail. Kita sama dengan UK. Barang kita sama sikit dengan UK. Tapi dengan Amerika tak boleh. Macam cikgu pernah cakap cikgu pernah import kita kata sebagai alat fototerapi, iaitu alat untuk bayi-bayi kuning ni. Dia alat yang ultraviolet tu daripada US. So bila sampai sini, alat itu first kali kena tukar dia punya kabel tu, sebab kabel tu pakai kabel daripada USA. So kena tukar dia tu. Kemudian tukar dia punya benda kecil tu, apa yang panggil bukan plug, benda tu yang masukkan dalam plug tu, jadah ni. Benda bulat panjang-panjang tu macam silinder sikit. Apa namanya? Orang-orang ni sains matematik, orang tahu tak benda tu? Apa nama? Aku pun lupa lah. Kena tukarlah benda tu. Bukan benda tak, dia punya tak macam relay dia lah, apa semua macam tu lah, lebih kurang. Bukan. Jadi kena tukar tu dulu, baru boleh diguna pakai di Malaysia. Jadi so kalau produk tu dia bawa masuk terus, kita terus pakai, dia tidak menepati piawaian dan mutu di negara kita. So ini akan diselenggarakan oleh SIRIM. Dan satu lagi, sebagai contoh, satu lagi iaitu produk yang tidak mematuhi peraturan dan undang-undang kesihatan. Contohnya, ubat-ubatan dan barang kesihatan lain yang diimport haruslah mematuhi peraturan dan undang-undang kesihatan yang telah digariskan oleh kerajaan. Sebagai contoh, macam kalau kita lihat ubat-ubatan, contohnya macam kalau kita lihat di Malaysia ni ada barang-barang seperti, kawan lihat macam Panadol, paracetamol semua kan. Ubat sakit kepala tu kan. Ubat sakit kepala tu dia punya kandungan dadah dia tu telah ditetapkan banyak dia. Kalau ada kandungan yang lebih tinggi, yang mungkin kamu memang migraine tegar ke, ataupun memang sakit kepala yang tegar kan, kamu tak boleh pergi ke kedai 7-Eleven beli pakai beli Panadol je, tak boleh. So kamu kena cari yang kuat. So untuk mencari yang kuat, yang lebih kuat, kandungan dadah dia lebih tinggi. So kalau kandungan dadah lebih tinggi tu, kamu kena cari ke farmasi dan kena dapatkan kebenaran surat daripada doktor berkaitan dengan nak menggunakan
bahan yang lebih kuat untuk mengubati migrain kamu. So ubat-ubatan itu sebenarnya memang ada kawalan kerajaan. So mana-mana ubatan yang lebih daripada itu yang tidak mematuhi peraturan kerajaan akan tidak dibenarkan untuk masuk. Nampak tak? So itu berkaitan dengan produk-produk yang tidak mematuhi peraturan dan undang-undang kesihatan. Itu penting ya. Okay. Baik. So ada tak sebarang soalan nak ditanyakan tentang sekatan ekonomi? Sekatan ekonomi di ada 6 ini. Okey, kita telah mempelajari ada 6 sekatan ekonomi. Okey, iaitu kita telah lihat yang pertama ialah tarif, kedua subsidi, ketiga kuota, keempat kawalan pertukaran asing, kelima embargo dan yang keenam sekatan bukan ekonomi. Ya. Okey. Dan juga kita telah lihat tarif spesifik dan juga tarif ad valorem serta bukan tarif seperti subsidi, kuota, kawalan pertukaran asing, embargo dan juga sekatan bukan ekonomi. Baik, ada soalan nak tanya? Ya. Mungkin Aisyah nak tanya Syah? Nak tanya apa tu? Begitu juga Jauza, nak tanya apa tu Jauza? Jauza tu macam ada je nak tanya tu. Tak apa ya. Tapi lupalah nak tanya. Okey. Nak tanya apa dulu? Tak ada cikgu Aisyah, tak ada okey. So Izamir, Faiz, senyap je. Tak ada soalan cikgu. Tak ada soalan ni. Orang macam. Okey. Okey. Alah, soalan kau ni Syimil. Baik. Baik. Syimil punya soalan ni. Syimil Ilyasa. Okey, cikgu kalau terjatuh kat jalan di mana ada ramai orang, macam mana nak cover Okey. Okey. Soalan ni kelakar. Okey, soalan ni kelakar. Okey, kejap.